Bersatu semakin desperate di Johor. Main battle Johor, Pakatan versus Barisan Nasional. Jangan sebut Rohingya bulan ini. Najib dapat surat cinta daripada Hakim Sekera. Dan Syamgaz mahu menang pertandingan pengarah JCOM paling singkat. Inilah analisa berita nasional untuk minggu 14 ke 20 Jun 2026. Anda bersama saya, Baba Ganesan, dan ini Kuasa Live. Berita pertama, bersatu di saat genting. Johor mencabar masa depan Muhyiddin dan geng. Muhyiddin Yassin dan Bersatu mungkin tersungkur di Johor dalam masa 3 minggu memandangkan satu demi satu ketidakpastian muncul. Perkara kritikal adalah Muhyiddin enggan menerima realiti bahawa puaknya tidak boleh menggunakan logo Perikatan Nasional pada PRN Johor dan Negeri Sembilan. Setiap calon pilihan raya memerlukan surat watika daripada parti yang berdaftar untuk menggunakan logo parti ataupun gabungan. Dalam kes logo PN, surat watika perlu didapatkan daripada pengerusi PN iaitu Samsuri Mokhtar. Sepanjang minggu ini, Muhyiddin membuat hujah bahawa PN dibentuk oleh Bersatu dan persetujuan semua parti komponen diperlukan sebelum sebarang keputusan dibuat. Semua ini adalah teori dan mungkin boleh menjadi asas tindakan undang-undang untuk kemudian hari. Tetapi untuk masa ini, Samsuri yang mengeluarkan surat watika bagi PN. Muhyiddin tidak boleh menyalahkan sesiapa kecuali dirinya sendiri apabila dia meletak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional pada hujung tahun 2025. Keadaan semakin tenat untuk Tok Abah memandangkan minggu ini Samsuri membuang Razli Jidin sebagai pengarah pilihan raya PN dan Azmin Ali sebagai timbalan setiausaha agung PN. Dan lebih penting lagi, Samsuri melantik S. Subramaniam daripada Malaysian Indian People Party atau MIPP sebagai bendahari PN. Bersatu PAS, MIPP dan Gerakan membentuk PN. Pelantikan Subramaniam, timbalan Presiden MIPP, memberi gambaran bahawa parti tersebut lebih patuh kepada PAS dan bukan kepada Bersatu. Gerakan pula sudah hampir 2 minggu senyap. 8 hari lagi untuk hari penamaan calon. PAS tidak memerlukan PN untuk bertanding. Tetapi keputusan melambatkan proses dalam PN menafikan peluang Bersatu menggunakan logo PN. Ini penting. Bersatu akan merasakan martabat lebih tinggi apabila menggunakan logo PN. PAS pula tidak ingin berhadapan dengan logo PN. Mana mereka nak logo PAS berlawan dengan logo PN? Ketika Hamzah Zainuddin dipecat daripada Parti Bersatu pada Februari lalu, 11 daripada 26 bahagian di Johor memberi sokongan kepada Hamzah dan bukan kepada Bersatu dan Muhyiddin. Maka dengan itu dalam pilihan raya negeri yang bakal berlaku, tarikan Bersatu mungkin hanyalah di sepanjang pantai barat Johor dari Muar ke Pontian, kawasan dengan peratusan tinggi pengundi berlatar belakang Jawa. Dan pada masa yang sama, Azmin Ali, penyokong tegar Muhyiddin, hanya boleh mengharapkan sokongan daripada mereka yang bekas PKR di Johor yang mengikutinya pada tahun 2020 sewaktu langkah Sheraton. Setiap hari berlalu semakin malap nasib Bersatu di Johor, negeri yang pernah ditadbir oleh Muhyiddin. Apa yang Muhyiddin boleh buat kalau gagal besar di negeri sendiri pada 11 Julai? Kita tunggu dan lihat. Berita kedua, Pakatan BN tumpuan sambil perang saudara PN berterusan. Pertemuan terbesar di Johor dijangka antara penyandang Barisan Nasional melawan Pakatan Harapan. Kempen dijangka seakan komedi kerana kedua-dua pihak duduk dalam kerajaan madani dan akan sama-sama mengambil kredit untuk kemajuan di Johor. BN sebagai kerajaan negeri, Pakatan melalui kepimpinan negara oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Episod pembukaan servis shuttle KTM minggu ini membuktikan isu ini apabila Menteri Pengangkutan Anthony Loke menganjurkan majlis dan duduk semeja dengan Menteri Besar On Hafiz. Siapa sebenarnya yang membina Johor sepanjang 3 tahun lepas ini, hanya pengundi Johor boleh menentukan pada Julai 11.
PAS pula bertanding dengan logo parti sendiri dan mungkin menggunakan pilihan raya ini untuk menamatkan nasib Bersatu. Usaha ini, usaha perlawanan antara PAS dan Bersatu, boleh menjejaskan peluang PAS untuk memenangi kerusi DUN. Masih ada tanda tanya sama ada calon-calon parti wawasan negara di bawah Hamzah Zainuddin, Gerakan dan Malaysian Indian People's Party MIPP akan menggunakan logo PN ataupun logo lain untuk pilihan raya ini. Tinggal 8 hari sebelum hari penamaan calon dan parti-parti kecil membuat kesilapan biasa parti besar, tidak memberi kepastian kepada rakyat. Sentiasa dengan kata-kata tidak lama lagi. Bersama menyatakan mereka sedang menapis calon. Tidak mengesahkan sama ada benar-benar akan bertanding di semua 56 kerusi ataupun kerusi-kerusi terhad. Bagaimana Ketua Umum Bersama Rafizi Ramli mahu memastikan politik alaf baru sekiranya dia melambatkan penamaan calon dan dengan itu melambatkan penyediaan untuk pilihan raya? Yang kita tahu, Bersama akan bertanding solo. Tak tahulah sama ada 56 kerusi ataupun satu kerusi sahaja. Walaupun Rafizi memanggil dirinya kamikaze, Parti Muda membuat keputusan yang lebih kamikaze apabila memulakan blok progresif dengan Parti Sosialis Malaysia, PSM. Kenapa Muda yang hilang semua deposit sejak dibaling keluar daripada pakatan merasakan persahabatan dengan PSM yang juga hilang deposit setiap kali bertanding tanpa payung pakatan boleh membantu hanya Presiden Amira Aisyah Abdul Razak tahu. Pada masa ini di Johor sudah pasti sekurang-kurangnya di setiap kerusi ada pertandingan 4 penjuru antara Barisan Nasional, Pakatan, PAS bersama kawan-kawan dan Bersatu. Dan lebih banyak penjuru sekiranya Bersama ataupun Muda PSM pilih untuk masuk gelanggang. Ini belum mengira calon-calon bebas yang akan turut serta untuk mewarnai pilihan raya negeri Johor. Berita ketiga, Rohingya di sini, Rohingya di sana. Terlalu ramai, kata penduduk. Pemilik tanah penempatan pelarian etnik Rohingya di Kampung Baru Sungai Makau, Sungai Tekali, Ulu Langat, memohon maaf dan mengakui kesalahan pada 16 Jun 2026 berhubung dengan struktur bangunan yang diduduki oleh masyarakat Rohingya dan terpaksa dirobohkan. Ulu Langat di Selangor menjadi tumpuan liputan selepas dilaporkan adanya bangunan-bangunan yang dibina untuk menempatkan pelarian Rohingya. Musim anti-Rohingya telah meningkat ke tahap yang membimbangkan di seluruh negara. Media tempatan kini kerap mengisahkan contoh-contoh perbuatan negatif masyarakat Rohingya. Op-ed daripada pengarang berita harian bertajuk Madu Dibalas Tuba ambil tindakan etnik Rohingya hina Malaysia. Manakala media berbahasa Inggeris pula lebih beradab dalam hal pelarian Rohingya. Newsray Times melaporkan pada 17 Jun 2026 bahawa Menteri Agama Dr. Zulkifli Hassan meminta masyarakat tempatan untuk tidak melupakan prinsip kasih sayang dan kemanusiaan apabila berhadapan dengan masyarakat Rohingya. Kumpulan-kumpulan NGO progresif juga meminta kerajaan dan masyarakat untuk lebih prihatin dengan isu pelarian Rohingya. Minggu ini, ucapan viral bekas pelarian Rohingya, Nur Aziza, kepada pelajar-pelajar di Universiti Sydney pada 13 Oktober 2025 membuat ramai rakyat marah. Nur Aziza yang tidak lama tinggal di Malaysia dan dahulunya tinggal di Sandakan telah berpindah ke Australia pada tahun 2003. Ucapannya membangkitkan isu layanan terhadap etnik Rohingya di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia. Beliau mendakwa lebih daripada 2,000 kanak-kanak Rohingya di Malaysia dikurung di depo tahanan immigration dan membesar di sebalik tirai besi. Walaupun ucapan itu dibuat 8 bulan lalu, ia menjadi viral minggu ini. Kerajaan cuba mengurangkan kecaman netizen dengan mengingatkan bahawa lebih daripada 7,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga selepas diproses di Malaysia setiap tahun. Namun, populasi Rohingya di Malaysia dijangka melebihi 215,000 orang dan kemasukan bot-bot Rohingya melalui sempadan Thailand masih berlaku walaupun pihak berkuasa berusaha menghentikannya. Media tempatan sudah melaporkan terdapat 14,000 etnik Rohingya di Kedah dan 13,000 di Kelantan
memberi gambaran bahawa Rohingya tersebar di seluruh pelosok negara. Berita keempat, Hakim kata Najib lebih teruk daripada Attila Dahan. Hakim Persekutuan Colin Lawrence Sequeira menyebut bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang sebagai seorang yang melakukan kesalahan jauh lebih teruk daripada Attila Dahan dalam penghakiman skandal 1 Malaysia Development Berhad 1MDB yang dikeluarkan minggu ini. Keputusan bersalah dan hukuman dikeluarkan sudah pada 26 Disember 2025. Najib dihukum penjara 15 tahun dan denda keseluruhan 11.4 bilion ringgit. Inilah peluang untuk mengkaji asas keputusan dan juga peluang untuk mereka yang pro Najib untuk membalas. Sehingga kini Presiden UMNO hingga seluruh barisan pimpinan UMNO tetap senyap dan tidak membalas. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO yang selalu lantang, tidak kelihatan. Mungkin sibuk dia membaca penghakiman setebal 810 muka surat. Facebook Najib yang selalu rajin menyelak kekhilafan kerajaan Madani dan semua musuh politiknya tetap senyap tentang penghakiman Sequeira. Mungkin mereka menggunakan model AI yang ketinggalan zaman untuk mencari respons balas. Hakim Sequeira menyatakan minggu ini pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu sebagai salah satu episod kleptokrasi terbesar di dunia. Menurut rumusan hakim, Najib bersekongkol dengan Jolo secara terancang dengan membentuk satu rangkaian penipuan yang kompleks dan tersusun melibatkan pelbagai transaksi kewangan. Hakim berkata, faktor ketiadaan rasa insaf itu amat relevan dalam pertimbangan hukuman. Walaupun dikatakan bahawa Najib mengharapkan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan akan menilai semula kesnya untuk menukar tempoh penjara dalam kes SRC kepada tahanan rumah, timbul pertanyaan, adakah wajar bagi Lembaga Pengampunan menilai semula hukuman bagi seorang banduan yang bersalah untuk kes 1MDB yang nilainya lebih besar daripada kes SRC? Soalan turut timbul sama ada penghakiman ini akan memberi kesan kepada pengundi di Johor dan kemudiannya di Negeri Sembilan. Terutama memandangkan bahawa pucuk pimpinan UMNO keseluruhannya menyokong Najib 100% walaupun beliau telah disabitkan bersalah dalam 2 kes korupsi besar. Skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Najib Razak begitu besar sehingga menjadikan Attila Dahan kelihatan seperti budak dalam choir jika dibandingkan dengannya. Menurut Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu Colin Lawrence Sequeira. Hakim Sequeira kini Hakim Mahkamah Persekutuan dan dia membuat pemerhatian-pemerhatian itu dalam penghakimannya yang setebal 810 muka surat. Berita kelima, Action Jackson bersama Syam Gaz. Belum 2 minggu bertugas, Hishamuddin Ghazali atau lebih dikenali sebagai Syam Gaz sudah diminta untuk meletak jawatan sebagai pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Chin Tek Ning, Ahli Dewan Undangan Negeri Kepayan di Sabah, meminta Gaz berbuat demikian kerana menggunakan istilah menghina Cina sesat terhadap Albert Tay dan Eric C. To. Kenyataannya dikeluarkan pada 16 Jun 2026. JKOM jatuh di bawah Kementerian Komunikasi. Menterinya Fahmi Fadzil dan Timbalan Menterinya Teo Ning Ching sudah menegur Syam Gaz. Fahmi berkata, saya kata kepada beliau, tenaga dan dinamisme yang ditunjukkannya itu sangat baik. Tetapi dalam masa yang sama, perlu berhati-hati untuk memastikan rakyat memahami apa yang kita cuba sampaikan. Jangan sampai wujud satu ruang yang dapat dimanipulasi oleh pihak yang memusuhi dan sengaja mencari isu. Teo pula berkata, saya rasa beliau memang baru dilantik. Tetapi nasihat saya adalah diharap jangan gunakan bahasa yang tidak sopan dan kita elakkan isu-isu 3R. Bukan sahaja semasa kempen tetapi sepanjang masa. Sehingga kini Syam menafikan beliau resis. Di Facebooknya, Syam berucap, saya menegaskan bahawa hantaran asal di laman Facebook saya hanya sebagai respons kepada Eric Sito dan Albert Tay semata-mata.
Perkara ini terbukti jelas dalam hantaran tersebut yang secara terang-terangan menyebut nama Lim Sian Si dan Albert Tay tanpa melibatkan mana-mana pihak lain. Saya tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk tuduhan melulu, fitnah maupun pemutaran belit fakta yang menjejaskan reputasi saya. Tindakan undang-undang yang tegas akan diambil serta-merta. Malah, Syam tidak selesai dengan Eric Sito maupun Albert Tay. Katanya, surat tuntutan atau letter of demand kepada Eric dan mereka yang terlibat akan diserahkan dalam masa terdekat menurut Syamgaz. Cara Syamgaz ini dijangka semakin memanas apabila pilihan raya Johor bermula pada 27 Jun 2026. Tidak dapat dipastikan apa lagi yang akan keluar daripada mulut Syamgaz ataupun dalam catatan media sosialnya. Pendekatan agresif dalam situasi politik yang sensitif hari ini hanya mengundang masalah. Kami menjangka dalam bulan pilihan raya yang bakal berlaku ini, pengarah JCOM akan menjadi lebih buah perbualan daripada mesej JCOM itu sendiri. Kami harapkan yang terbaik untuk Syamgaz. Inilah berita nasional paling penting minggu ini. Minggu depan Dewan Rakyat bersidang dan persediaan terakhir untuk hari penamaan calon di Johor berlaku. Pasti ada banyak surprises. Teruti dan ikuti kami di Kuasa Live. Saya Prabangga Nathan, sehingga kita berjumpa minggu depan. Bye!